Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua murid-murid sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke channel Ustaz Syahir. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua penonton, guru-guru dan juga murid yang menonton di channel Ustaz Syahir dalam pelajaran Hot Rikaah, di mana kita akan menulis huruf nun hingga huruf ya. Bagi yang belum lagi mengikuti channel Ustaz Syahir, bolehlah menekan subscribe, like, komen dan share. Moga-moga perkongsian ini dapat dimanfaatkan khususnya untuk murid-murid tahun 5 dan calon UPKK 2021 insya-Allah. Seterusnya insya-Allah pada hari ini perkongsian kita pada video kali ini adalah untuk menulis huruf nun ya, nun, waw, ha, lam, alif, ya, dan Ustaz akan sekalikan dengan beberapa huruf Jawi. InsyaAllah. Jadi murid-murid semua boleh mula untuk mempersiapkan segala peralatan menulis hot, buku, alat tulis dan sebagainya untuk kita mula menulis huruf yang pertama, iaitu huruf nun, insyaAllah. Baik murid-murid, insyaAllah mudah-mudahan semua dah bersedia untuk kita memulakan pelajaran kita pada video kali ini. InsyaAllah Ustaz akan tulis huruf yang pertama, iaitu huruf nun ya, huruf nun, di mana Ustaz akan tulis huruf hot nasah. Kita belajar hot rikaah tapi Ustaz tulis juga hot nasah kerana Ustaz tulis dulu hot nasah supaya kamu nampak huruf yang kita akan belajar pada hari ini, perbezaan dengan huruf nun hot nasah yang biasa kamu tengok ya, kamu tengok dalam baca Quran, kamu biasa jumpa. Kamu baca tulisan Jawi, kamu biasa jumpa. Itu huruf-huruf daripada hot nasah. Tetapi bila kita belajar hot rikaah, dia ada perbezaan. Dia ada perbezaan daripada segi bentuk. Dia tak sama. Dia tak sama. Jadi Ustaz risau kalau Ustaz terus tulis hot rikaah, jadi kamu akan nampak kamu akan keliru ataupun kamu nampak kat situ tak nampak perbezaan antara huruf yang sebelum ni kamu kenal ya. Baik. Jadi Ustaz akan tulis dulu hot nasah. Okey, huruf nun hot nasah. Okey. Kita turun dan kita buat lengkungan untuk membentuk dia punya taring dia. Okey, baik. Huruf nun. Okey, ada satu lagi huruf iaitu huruf Jawi. Bentuk dia sama. Tapi titik yang berbeza. Ustaz buat sekali. Huruf nun. Satu lagi huruf disebut huruf nya. Okey, ini bukan huruf sah ya, ini huruf nya. Kalau huruf sah dia panjang, rumah dia macam bentuk huruf ba. Okey, ini huruf nun dan huruf nya. Baik, kedudukan pula garisan. Ini garisan contoh. Okey. Dia berada di atas dan satu lagi berada di bawah. Okey. Nampak? Atas, bawah. Jadi ini garisan tengah. Ini kedudukan untuk hot nasah ya. Jadi Ustaz rasa kamu pernah tengok huruf ni dan kamu tahu. Okey, jadi sekarang kita tengok pula bagaimana bentuk huruf hot
rik'ah. Untuk huruf nun, ya. Huruf nun dulu Ustaz buat. Okey. Huruf nun, hot nasah. Hot rik'ah. Okey. Kita tengok dulu perbezaan di sini. Baik. Perbezaan yang ketara, iaitu huruf nun untuk hot rik'ah, dia berada di atas garisan. Okey. Ini biasa kesilapan yang murid-murid tulis di dalam peperiksaan atau apa-apa. Daripada segi latihan kan, biasanya murid-murid dia akan tulis huruf nun ni, dia akan letakkan di bawah garisan mangkuk dia, sebab dia dah biasa tulis huruf nun hot nasah. Jadi bila dia tulis hot rik'ah, dia pun terbiasa. Jadi kamu kena ingat, bila kita tulis hot rik'ah, dia mesti berada di atas garisan. Ya, ada huruf-huruf yang tertentu sahaja dia berada di bawah, sebahagiannya berada di bawah garisan. Kamu boleh tengok video-video yang sebelum ni, daripada huruf alif sampai huruf yang seterusnya. Jadi kamu boleh nampak kat situ huruf-huruf apa yang sebahagiannya berada di bawah garisan dan atas garisan. Dia tak sama ya, macam huruf hot nasah ya, dia tak sama. Dia ada beza. Okey, baik. Ini untuk huruf nun. Huruf nun. Kemudian kita akan buat hurufnya. Okey, hurufnya. Hurufnya ni dia adalah huruf Jawi ya. Baik. Di sini Ustaz nak terangkan. Dua-dua berada di atas, dua-dua dia berada di atas garisan sama ya. Nun dengan hurufnya, dia dua-dua berada di atas garisan untuk hot rik'ah. Dan nun nya untuk hot nasah, dia berada di sebahagiannya berada di atas dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Okey. Titik hurufnya, okey, kalau hot nasah dia 3 titik. Ya, 3 titik, bentuknya begini. Okey, bentuknya begini. 1 2 3. Tetapi jika hot rik'ah, kita akan tulis macam ni. Ini bentuk titik 3. Ya, bentuk titik. Bentuk titik 3. Okey, jadi yang ini bentuk untuk 3 titik. Jadi kita tulis huruf nya kat situ. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kaedah penulisan hot rik'ah, dalam kaligrafi Arab ataupun penulisan hot Arab ini, hurufnya ini adalah huruf Jawi. Dia tidak terlibat ya. Dia tidak ada dalam huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu huruf alif. Huruf-huruf Arab, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Itu huruf hijaiyah. Tapi kalau huruf Jawi ni dia ada huruf-huruf tambahan ya. Beberapa huruf tambahan yang perlu ditulis untuk kita menulis perkataan-perkataan Jawi ya. Ni antaranya hurufnya. Hurufnya ini dia menggunakan mangkuk bentuk huruf nun ya, yang bentuk separa, yang bentuk melengkung ni ya. Melengkung ni dia gunakan bentuk ini, dan dia hanya ubah pada titik sahaja. Okey. Okey, cara untuk membuat ataupun menulis huruf nun. Okey. Huruf nun. Baik. Yang pertama, kita tengok perbezaan dia punya permulaan ataupun kita panggil taring dia. Kita tarik. Okey, tengok. Kalau hot nasah, kalau hot nasah dia panjang ya. Dia panjang. Nampak? Kalau hot rik'ah, dia akan mula dengan kecil. Dia sikit, dia tak banyak, lebih kurang dalam 1 titik. Dia mula. Okey, kemudian dia akan terus, kita akan terus ke bawah untuk buat bentuk melengkung. Kita akan melengkung, dan ini bahagian yang perlu dinipiskan ya, bahagian hujung ni. Ni.
Sini. Nampak? Kita akan menghala ke kanan. Kemudian kita letak titik. Ini titik. Titik dia dekat ujung sini. Okey. Dan satu lagi dia perlu ada jarak ya. Kita tolak sini, dia tolak ni lebih kurang dalam satu titik kat situ. Okey. Dan jarak antara sini dia lebih kurang ada satu titik kat situ. Okey, dan dia jangan kita buat huruf nun ni. Kita tak boleh buat dia terlalu rapat. Titik dia. Contoh kamu buat macam ni. Ni kita tolak rapat sini. Tak boleh. Okey, sini bahagian sini dia mesti kena ada ruang ya. Sekurang-kurangnya satu titik jarak dia. Okey. Dia punya bentuk melengkung, kelebaran dia ni, mangkuk dia ni 2 titik. 1 2. Dia tak besar. Kalau huruf hot nasa ni dia boleh masuk 3. 1 2 3. Ni panjang dia. Ataupun dia punya besar mangkuk dia tu. Okey, jadi dekat sini kalau huruf nun dia dia dalam 2 titik saja, dia tak besar. Okey. Jadi lagi Ustaz buat. Okey, sikit. Okey, nampak? Kemudian kita akan melengkung dan pusing. Ini tolak. Tak. Okey. Sekali lagi. Okey, nipis. Sini tajam. Kemudian kita sambung. Pusing. Okey, yang ni dia kena nipis. Kita kena dapatkan dia nipis. Kemudian kita buat titik. Macam ni Ustaz buat dia agak tebal ni sebenarnya. Dia kena nipis. Bila kita tolak, dia kena berlatih ni. Kamu kena berlatih pusing alat tulis kamu tu. Macam ni. Okey. Tengok. Daripada bawah naik ke atas, tolak. Nipis. Lepas tu titik. Nampak kat situ. Okey. Kemudian dia punya keluasan dia kita boleh letak dalam 2 titik. Boleh muat 2 titik. Dan sini ingat, sini kena ada ruang dan kita letak 1 titik. Okey, bahagian sini 1 titik ya. Baik, kita akan letak, kita akan pusingkan dia. Okey. 1 2 naik. Okey, 3 dan kemudian buat dia punya titik 4. Itu tertib dia untuk kita buat huruf nun ya. Dia mesti berada di atas garisan. Okey, kemudian hurufnya pun sama juga macam huruf nun. Dia sikit je, tak banyak. Kemudian kita buat lengkungan, pusing pelan-pelan. Okey. Kalau huruf nun kita akan tambah titik kat sini kan. Jadi kalau hurufnya ni kita akan tambah titik dia dekat atas. Okey. Macam tu. Okey, kemudian kita kira kat dalam ni boleh muat 2 titik. Okey, baik. Ini huruf nun ya. Huruf nun. Jadi bila kita sebut ataupun kita belajar huruf nun ni dan hurufnya, yang pertama kamu kena ingat huruf nun dia mesti berada di atas garisan untuk hot rikaah ya. Dia tak sama macam hot nasah. Mungkin dia punya bentuk badan dia ni kamu akan buat macam seakan-akan sama mungkin kan. Tapi sebaiknya kita buat ada beza. Kamu cuba berlatih ya. Tapi kebiasaannya Ustaz nampak murid-murid nasah dengan rikaah dia seakan-akan sama bentuknya ya. Jadi yang perlu kamu berhati-hati di sini ialah di atas dan di bawah garisan. Di atas dan di bawah garisan ni perlu berhati-hati supaya ini adalah satu kesalahan yang nampak jelas
Jika kamu buat di dalam peperiksaan, huruf nun itu kamu buat di bawah, ya. Kamu letak kat sini bawah garisan. Dia punya mangkuk dia ataupun badan dia yang melengkung ni. Itu kesalahan yang jelas. Ya, jadi saya harap kamu dapat berlatih untuk menulis huruf nun dengan baik. InsyaAllah nun dan huruf nya. Huruf nya adalah huruf Jawi. Okey, insyaAllah kita akan teruskan huruf yang seterusnya, iaitu huruf waw. Baik, insyaAllah murid-murid kita akan meneruskan iaitu huruf waw. Kita akan terus tulis untuk kita menulis huruf waw. Kita akan tulis khat nasah huruf waw, ya. Kita akan bentuk kepala huruf waw. Okey, kemudian Ustaz akan bentuk dia punya ekor. Dan kemudian Ustaz akan buat dia punya ekor hujung dia. Baik. Untuk huruf waw, ya, huruf waw khat nasah. Yang ujung ekor dia ni kita lukis dan sepatutnya dia kena warnakan. Okey, jadi Ustaz buat satu lagi huruf, iaitu huruf wa. Huruf wa, tarik. Okey. Baik. Huruf wa ni dia ada satu titik di atas. Okey, yang ini huruf Jawi, ya. Yang ini huruf Arab. Waw dan wa. Okey, untuk khat nasah. Baik, kita tengok dia punya garisan dia kat mana. Okey, garisan dia nampak dia sama. Ya, waw dengan wa sama. Kepalanya berada di atas dan badan serta ekornya berada di bawah. Okey. Ni kedudukan huruf, ya. Jadi sekarang kita tengok bagaimana untuk huruf waw. Khat rik'ah. Okey, Ustaz pusing. Okey, bagi yang mengikuti video Ustaz sebelum ni, kita ada belajar menulis huruf fa, huruf qaf, kan? Huruf pa. Ini semua adalah sama, ya. Kepala dia sama macam kita buat huruf-huruf tersebut. Dia sama. Okey, yang ni dia punya badan dia. Yang kemudian kita akan lukis. Buat macam tu. Okey. Okey. Ini kepala, ya. Ini bahagian kepala, yang ni ekor dan badan dia, yang ni ekor dia. Okey, kedudukan dia huruf waw ni untuk khat rik'ah kita mesti buat dia di atas garisan. Kita tak boleh buat dia punya ekor dan badan dia ni di bawah garisan. Kalau kita tulis di bawah garisan dia salah. Mesti kita kena pastikan dia berada di atas garisan. Okey, contoh Ustaz buat huruf va, turun. Okey, kemudian kita lukis. Macam tu. Okey, dia berada di atas garisan, kan. Okey. Jadi dia punya titik kita akan letak dekat atas satu. Ini huruf waw, va, nasah, waw, huruf va, khat rik'ah. Ya, kita nampak kat situ. Okey, kemudian kita akan tengok garisan, ya. Garisan Ustaz harap kamu dapat faham. Garisan kamu kena tulis, ya, dua huruf ini dia berada di atas garisan. Dia tidak boleh berada ekornya. Kalau kamu buat, contoh kamu buat macam ni, kepala dah elok dah kamu buat, kan, tapi ekor dia
kamu buat dekat bawah. Kamu buat macam ni. Lepas tu ini garisan. Yang ni salah. Okey, ni tak boleh. Okey. Dia punya ekor mesti berada di atas garisan. Okey, ustaz akan tunjukkan cara cara untuk kita menulis kepala dia. Tengok. Kepala dia. Okey, nampak? Kita pusing. Okey, berhenti. Kemudian ustaz akan buat dia punya badan. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Dan kemudian kita akan buat dia punya hujung dia. Macam tu. Okey, huruf waw. Kalau huruf waw kita cuma tambah saja satu titik di atas kepala dia. Okey. Saya nak tunjuk dia punya tertib. Yang pertama, okey. 1, kemudian 2, dia berhenti kat sini. Kemudian 3, dan yang kemudian kita buat dia punya yang bahagian ekor dia. Ya. Baik. Pusing sikit ya, kemudian pusing semula. Yang ni. Okey, yang ni kita tarik daripada sini. Tarik ke bawah dan lurus. Ni dia lurus, dia punya kita panggil garisan dia ya. Garisan dia ni nampak. Ni garisan dia. Macam tu. Okey, dia kena lurus ya. Dia punya hujung dia ni kamu buat, ni contoh garisan. Dia lurus je. Dia tak ada bengkok-bengkok ya. Jangan kita buat huruf waw dia macam ni. Kepala dah elok tapi dia punya apa? Ekor dia kamu buat macam ni. Yang ni dia salah. Ya, ini bukan hot rika'ah. Kalau hot rika'ah dia mesti dia lurus ke bawah dan dia ada ekor dia kita lukis dan kemudian kita boleh warnakan. Macam tu. Okey. Ini untuk huruf waw dan huruf waw. Okey, panjang ya, panjang ekor dia kita tulis 2 titik kat sini. Okey, panjang dia. Dia sama macam huruf ra ya. Kalau huruf ra tu kita tarik. Kemudian kita buat dia punya ekor. Huruf ra ni dia 3 titik. 1, 2, 3. Okey, ni huruf ra. Di waktu tak silap ustaz, video yang kali pertama ya. Video yang pertama ustaz ada tunjukkan cara untuk menulis huruf ra ya. Boleh tengok. Dan huruf waw ni dia yang badan dia lebih kurang sama macam kita buat huruf ra. Dia sama, cuma dia ada tambah kepala kat situ ya. Dia ada kepala ni dia daripada huruf kepala huruf fa, huruf pa, huruf qaf. Boleh sama ya, dia sama. Okey, sekali lagi ustaz buat. Okey, letak pensel kamu dalam keadaan serong. Macam ni. Okey. Kemudian ustaz pusingkan. Okey, berhenti. Kemudian ni ada satu garisan kat sini. Kemudian kat sini kita akan tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan kita akan lukis. Macam tu. Okey, baik. Ini dia kena lurus. Dia seolah-olah dia ada dia buat satu garisan kat sini. Yang ni dia kena lurus dan yang ini baru kita buat pelan-pelan dia punya hujung dia. Okey. Dan yang paling penting dia mesti berada di atas garisan. Okey, insya-Allah kita dah selesai huruf waw dan huruf jawi ya. Satu iaitu huruf wa ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kamu dapat berlatih dengan baik dan kamu dapat menulis dengan baik. InsyaAllah kita teruskan kepada huruf yang ketiga. Huruf yang seterusnya. Bentuk huruf yang seterusnya iaitu huruf ha.
Okey, baik, murid-murid, insya-Allah kita akan teruskan untuk huruf yang seterusnya, iaitu huruf H. Okey, Ustaz akan tulis huruf H di dalam tulisan khot nasah. Okey, kita panggil dia juga H simpul, Kita pusingkan dia. Kemudian kita buat ujung dia. Okey, baik. huruf H. Kemudian huruf H ni dia sebenarnya ada dua. Kalau dalam penulisan huruf Arab, huruf hijaiyah, dia akan tulis huruf H yang bentuk macam ni. Tapi kalau Jawi, dia akan tulis bulat. Dia akan tulis bulat. Okey. Ini kalau huruf Jawi. Tapi dalam penulisan Quran pun dia tulis juga menggunakan yang H bulat ni. Boleh. Tak ada masalah. Cuma dalam bentuk susunan huruf Jawi, huruf tunggal, dia menggunakan yang huruf H bulat ni. Okey, baik. Jadi kita tengok bagaimanakah penulisan untuk khot rikaah, ya, untuk khot rikaah huruf H. Okey, tengok dulu Ustaz tulis. Okey, naik atas, kemudian kita turun. Okey, kemudian turun sini. Okey, kita naik, buat satu bentuk macam huruf Fa yang berada di tengah. Okey, kemudian kita bawa turun. Okey. Okey, baik. Bentuk huruf H. Okey, Ustaz buat lagi sekali. Kita buat besar sikit. Okey, kita naik, kemudian kita bawa dia turun. Okey, bawa dia turun. Okey, yang ni panjang dia lebih kurang dalam 1 titik. Okey. Panjang ini 3 titik. Okey, kemudian Ustaz akan bawa dia turun. Okey, dan kemudian kita buat pusingan. Simpulkan dia macam huruf Fa yang berada di tengah. Okey. Macam ni. Jadi akan ada lubang dekat tengah tu, ya. Dia akan ada lubang di tengah. Ini ada ruang kat situ. Okey, dan dia sudutnya begini. Ni kalau garisan. Nampak? Dia berada di atas garisan. Samalah macam huruf H, khot nasah. Dia sama, ya. Okey. Kita tengok dekat sini. Perbezaan antara huruf H, khot nasah dan khot rikaah. Kalau kamu nampak kat sini, memang dia perbezaannya memang ketara. Dan kita nampak sangat perbezaan dia. Tak sama, ya. Tak sama. Baik. Jadi untuk kamu buat huruf H, khot rikaah ni. Yang pertama, kita mula dengan kamu naikkan. Yang ini dia kena nipis. Okey, panjang dia ni dalam 1 titik saja. Dia tak besar. Ataupun dia tak panjang. Okey. Ni kamu naikkan 1 titik. Nipis. Kemudian kita turun. Turun ke bawah.
dengan condong sedikit ke kanan. Panjang dia ni, dia dalam 3 titik. Ukuran dia panjang. Kemudian kita berhenti. Yang ini kita akan tolak. Dia tolak ke kiri. Tolak ke kiri dan ke bawah. Nampak dia punya apa tu? Dia punya anak panah tu. Arah kita akan tolak ke bawah. Okey, kemudian yang ini kamu berhenti agak-agak dia sampai dekat sini. Dia berhenti, kemudian kita naikkan sikit untuk kita membentuk huruf H yang berada di tengah kat sini. Okey, Ustaz nak tunjuk kita nak buat yang tengah tu. Okey, yang tengah ni kita naik ya, kita naikkan. Okey, kita naikkan, kemudian kita buat kubah. Macam kita buat kubah. Tolak. Macam tu, tajam. Okey, kemudian kita pusingkan semula. Macam ni. Okey, kemudian kita akan buat tarik. Macam tu. Nampak? Dalam bentuk dia tu, dia akan seolah-olah dapat bentuk diamond. Macam tu. Okey, dia bukan kita buat dia bulat. Contoh macam ni. Kamu buat dia bulat macam ni. Tak, ini dia tak betul ya. Bentuk dia bentuk seperti seolah-olah diamond ataupun bentuk segi empat. Segi empat tepat. Okey, tolak ke bawah. Okey, dan kemudian kita akan buat dia punya ekor dia. Yang ini dia cecah ke garisan. Yang ini dia agak terjongkit ataupun dia naik sikit. Dia anggaran dalam lebih kurang 1 titik. Okey, ruang dia mesti kena ada ruang. Ruang dia boleh muat dalam 1 titik kat sini. Antara jarak kamu tarik. Sebab itu bila kamu buat huruf ni, kita naik ke atas dan kita tolak ke bawah. Ni kat sini kamu nak berhenti, kamu kena tengok atas ni. Agak-agak sini. Nak sampai ni, kita naikkan. Berhenti dan kita naikkan. Berhenti, naikkan dan pusing. Buat dia punya bulatan dalam tu. Tolak macam tu. Okey. Itu bentuk hot rikaah untuk huruf H. Naik 1, kemudian turun 2, 3, okey, 4, 5, kemudian turun 6, buat 7. Ini step dia memang banyak sikit yang huruf H ni. Tapi insya-Allah dia mudah ya, insya-Allah mudah. Kamu berlatih lah ya, kamu berlatih banyak-banyak. Kemudian huruf H bulat ya. Ini H bulat. Kalau macam ni H bentuk nasah. Okey, Ustaz buat lagi sekali. Okey. Bentuk H bulat, hot nasah ni dia lebih kurang macam di tengah dia macam bentuk segitiga. Okey, tapi kalau hot rikaah ni dia bentuk dia macam ni. Dia ada beza sikit, nampak dia kalau rikaah dia macam dia bulat. Bulat sikit. Okey, ini huruf H untuk hot rikaah. Okey. Cabaran untuk buat huruf ni dia yang perlu kamu kena sabar ni, yang ni, dia punya tengah ni. Yang ni kamu kena pusingkan dengan berhati-hati. Kalau kamu tak pusing berhati-hati, nanti dia akan jadi bulat. Bila dia jadi bulat, dia tak berapa tepat dia punya bentuk dia. Okey, satu lagi yang ini. Ini kalau kita buat menjunam sangat,
ke bawah pun dia tak betul. Ya, kita kena tolak ke kanan sikit. Macam ni, tolak ke kanan sikit. Tolak kanan sikit, kemudian buat bawah, naik. Yang penting ni kena dia bentuk tajam, ya. Dia bentuk dia tajam sikit, kemudian baru kita tolak ke bawah. Yang penting dekat sini kena ada ruang, ya, ada ruang. Dan huruf ini dia berada di dalam kawasan yang rumah dia kat sini, ya. Dia bukan kita buat huruf tu, contoh Ustaz buat kat sini. Contoh kamu buat macam ni, kemudian kamu buat lebih. Kamu ke depan sangat ni. Ni kalau ni dia ke depan sangat. Yang ni pun ini tak tepat, ya. Tak boleh. Dia kamu tarik, kamu kat sini, ya. Kat sini yang kamu pusing. Kat sini yang kamu pusing. Okey. Baik. Ini untuk huruf H, hot riq'ah, ya. Hot riq'ah. Semoga kamu dapat buat dengan baik dan kamu dapat tulis dengan baik. InsyaAllah Ustaz doakan kamu dapat tulis dengan elok lah, ya. Yang penting kita jangan putus asa. Kalau sekali kamu buat huruf dia tu tak jadi, biasalah, ya. Tu biasa. Kadang-kadang Ustaz buat pun bukan semuanya jadi, ada yang tak jadi. Jadi kita kena sentiasa berusaha untuk buat yang terbaik, ya. Jadi yang penting kamu jangan putus asa. Okey, Pak. Ini garisan. Yang penting jangan putus asa, kena sabar, ya. Kena sabar. Okey, selamat mencuba untuk menulis huruf H, hot riq'ah. Okey, insya-Allah kita akan terus kepada huruf yang seterusnya, iaitu huruf lam alif. Lam alif, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kita akan teruskan untuk kita membuat huruf. Kita membuat lam alif, ya. Lam campur dengan alif. Okey, Ustaz akan buat dia punya lam alif hot nasah. Okey. Kemudian kita akan tarik dekat sini. Dia makin lama dia makin mengecil. Okey. Kepala dia. Okey. Lam alif ni dia berada di atas garisan. Okey. Ini untuk hot hot nasah, ya. Kita tengok pula bagaimana untuk menulis hot riq'ah. Ini biasa kan kamu mengaji Iqra kan, ada lam alif. Okey, baik. Kita tengok untuk hot riq'ah. Baik. Okey, Ustaz akan mula dengan satu garisan. Garisan dia ni 1.5. Okey, kemudian Ustaz akan tarik, buat satu garisan melengkung ke bawah. Okey, kemudian Ustaz berhenti. Kita letakkan satu titik dekat sini. Letak satu titik, kemudian Ustaz buat huruf alif. Dekat tepi sini. Okey, kemudian Ustaz akan sambung, tapi Ustaz lukis. Ustaz akan buat dia punya ujung ekor dia tu. Ini bentuk lam alif untuk hot riq'ah. Okey, baik. Sekali lagi Ustaz tunjuk. Okey, berhenti. Pusing. Okey.
Baik, kemudian kita akan letak. Dekat sini kaedah untuk kita meletak alif tu bagaimana? Kat sini Ustaz akan gunakan titik ukuran. Okey, tengok dulu ya. Baik, kat sini untuk tiang yang pertama, ini tiang 1, tiang 2. Sama juga macam lam alif nasah 1, 2. Okey, tiang 1, tiang 2. Okey, ini Ustaz panggil tiang 1, yang ini tiang 2. Okey. Tiang 1 1.5. Okey, 1.5. Okey, kemudian kita letakkan satu garisan kat sini. Dia huruf lam alif ni dia berada di atas garisan ya. Okey. 1, okey 2 contoh. Baik. Di sini kita nak letakkan alif. Alif di sini kita nak letakkan mana? Sini ke mana? Ini jadi kita panduan dia untuk kamu letak alif di tengah tu, kamu kena buat anggaran kat sini 1 titik. Okey, 1 titik. Kemudian kita akan buat alif dekat sini. Baik. Bezanya alif ni dia kena lebih rendah daripada yang pertama. Kamu tengok. Yang pertama tu lebih tinggi, yang kedua ni dia lebih rendah, lebih kurang setengah titik. Kalau kita kira ukuran alif ni, dia tak sampai 3. Dia hanya 2 titik saja. Okey, dia lebih pendek. Kalau yang biasa tu dia panjang sikit 1 titik, tapi sebab dia diletakkan di sini, dia jadi 2 dia hanya letak 2 titik kat situ ukuran dia. Okey, jadi tengok sekali lagi. Okey, tarik pendek. Sikit je tarik. 1 titik setengah. Kemudian kamu bawa turun. Ni bawa turun ke bawah. Ni, bawah. Kemudian kita letak 1 titik di sini. Dekat sinilah yang kita akan letak huruf alif. Kita letak huruf alif di sini. Baik, yang hujung dia ni kita kena buat tajam. Tajam dia tu macam mana? Tajam dia kita kena buat lukisan. Kita kena buat lukisan. Okey. Kita kena pergi pelan-pelan. Huruf bentuk lam alif ni dia kena berhati-hati sikit. Sebab dia ada lengkungan kat sini. Lengkung. Kita kena buat lengkung. Dan dalam satu masa lagi kita perlu letakkan alif tu di antara lengkungan ni. Sebab itu Ustaz tunjuk tadi. Sebelum kita nak letak alif ni, kita letak 1 titik kat sini. Jadi bila kita letak 1 titik di sini, kita tahu lepas titik alif. Situ. Okey, kemudian panjang untuk ekor dia ni dia dapat 2 titik. Ya, dapat 2 titik. Macam tu. Dan lam alif ni dia berada di atas garisan. Okey. Itu untuk kita buat lam alif. Okey, yang penting jangan tarik macam lam alif khot nasah. Kalau nasah ni dia dah tarik panjang. Ni panjang. Nampak yang ni? Ini panjang, tapi kalau rikaah dia tak tarik panjang, dia tarik sikit je. Lebih kurang 1 titik setengah. Kemudian kamu kena buat lengkungan. Ni kena berlatih. Okey, berhenti. Agak sampai 1 titik kat sini. Buat. Kemudian kita boleh buat letak alif kat sini. Yang hujung dia ni kita akan lukis. Okey. Mana-mana pun boleh kamu nak buat contoh. Saya rasa macam susah lah Ustaz nak berhenti nak buat alif pula. Tak apa, tak masalah. Kamu boleh buat macam ni. Kamu boleh buat tarik bawah. Okey. Panjang. Ni panjang ni, dia 2 titik kat sini. Dia punya ukuran dia. Yang ini pun 2. Dia punya panjang ni. Cuma bentuk dia melengkung. Dia kena bentuk melengkung. Itu yang Ustaz cakap tadi. Kamu kena buat latihan sikit. Ya. Jadi nak letak alif ni, kalau kamu teragak-agak ataupun kamu rasa susah nak letak sini tak kena, letak sini tak kena. Jadi lepas tiang pertama ni,
Kamu letak je satu titik. Buat macam ni. Okey. Dia mesti rendah sikit. Tiang yang kedua ni dia mesti rendah. Lebih kurang setengah titik ni. Nampak? Ni tiang satu. Kita nak letak tiang yang kedua ni. Dia mesti lebih rendah sikit. Letak kat tengah. Lepas titik ni kita tarik je. Pacakkan kat situ. Dah selesai. Okey. Lam. Lam alif. Macam tu. Baik. Okey, ini lam alif, insyaAllah. Seterusnya kita akan masuk kepada huruf yang terakhir, iaitu huruf ya. Semoga kamu dapat berlatih dengan baik. Ya. Huruf lam alif ni cabaran dia iaitu melengkung. Ya, ni melengkung ni kamu memang kena berlatih. Berlatih banyak kali baru kamu dapat dia punya step dia. Macam tu. Ni lengkungan ni bukan mudah nak buat ni. Kamu kena berlatih, pusingkan pensel kamu, ya. Lepas tu ingat nak letak alif. Kalau kamu dah biasa, kamu bolehlah letak sini. Dia seimbang, tengok. Ni seimbang. Tiang satu, titik dan tiang huruf alif. Tu tak apa. Tapi kalau kamu rasa masih teragak-agak nak letak mana, tak apa. Kamu dah buat macam ni. Ni kamu dah buat dia punya hujung dia ni. Kamu letak satu titik, letak tiang kat sini. Tu lam alif. Okey. Okey, baik, semoga bermanfaat dan kamu dapat buat dengan baik, insya-Allah. Ustaz doakan, dan kemudian insya-Allah kita terus kepada huruf yang seterusnya, iaitu huruf ya. Okey, kita akan terus sambung huruf yang seterusnya. Iaitu huruf yang terakhir, insyaAllah, huruf ya. Okey, Ustaz buat dulu huruf ya. Huruf ya, khod nasah. Okey, kemudian kita akan turun. Kita akan buat lengkungan. Dan ini dia kena nipis. Okey, baik. Huruf ya, khod nasah. Okey. Kalau kita tengok di sini, huruf ya, khod nasah ni, dia mangkuk ataupun kita panggil dia badan di bawah ni. Dia berada di bawah garisan, ya. Manakala badan kepala dia ni, kepala huruf ya ni, dia berada di atas garisan. Okey, ini jelas kat sini. Ustaz rasa kamu biasa tengok kan. Okey, jadi kita tengok macam mana pula bentuk huruf ya khod rik'ah. Okey, sebelum tu Ustaz nak letakkan 3 titik dulu. 1 2 3. Okey, tengok. Okey. Ustaz akan buat di sini, dan kita akan buat satu lengkungan kecil. Macam ni. Dia kecil je, tak besar. Okey, kemudian kita akan buat badan dia. Dia lebih sikit. Okey. Kemudian kita akan buat bahagian bawah dia. Okey, turun. Kemudian kita naik. Baik. Huruf ya khod rik'ah. Dalam dia boleh dapat dua titik. Okey. Huruf ya khod rik'ah ni dia berada di atas garisan. Dia bukan berada di bawah garisan. Dia berada di atas garisan. Okey, kenapa Ustaz buat yang ni? Supaya Ustaz nak kamu nampak dekat sini, dia punya ukuran huruf ya ni dia kecil, dia tak besar. Kita tak boleh buat besar-besar. Kalau huruf ya nasah ni dia besar. Nampak ruang dia besar. Kita tarik ke bawah ni kan. 1 2 boleh muat 3 titik bawah dia. Dia lengkungan dia kan. Dia lebih besar daripada huruf ya khod rik'ah. Okey.
Jadi tengok, ini yang pertama mesti dia berada di atas garisan. Ini antara perbezaan yang ketara ataupun perbezaan yang sangat nampak jelas di situ. Dia mesti ditulis di atas garisan. Okey, kalau nasah sebahagiannya berada di atas dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Okey, Ustaz tunjukkan lagi sekali cara untuk buat kod rikaah huruf ya. Okey, ini kena tajam. Kita kena pusingkan. Pensel kamu tu kena dapatkan tajam macam ni. Macam tu. Okey. Kemudian kita akan buat dia punya badan dia. Macam ni. Okey, kemudian kita akan tarik ke bawah. Ini kedudukannya di atas garisan ya. Turun. Dan kemudian kita akan pusing. Pusing ni dia nipis. Dia makin nipis. Nampak kat situ. Okey. Ni naik. Yang hujung ni dia nipis. Bucu dia ni. Okey. Okey, huruf ya ni kalau kita lihat dia tak ada macam tak nampak beza ya. Dia macam seakan-akan sama. Jadi biasa kalau dalam pensel pun kalau huruf ya ni memang pelajar dia akan buat sama. Tak ada dia takkan, dia jaranglah kita nampak dia ada buat perbezaan huruf ya dengan nasah dan rikaah. Tetapi kamu kena ingat yang membezakan huruf ini adalah yang pertama titik. Kalau kamu diminta salin semula hot rikaah, biasa pelajar dia buat cepat kan. Dia dah buat elok dah. Dia punya huruf dia buat cantik elok. Elok dah dia buat atas garisan. Tetapi dia cuai dekat sini. Dia cuai kat mana? Titik. Sepatutnya dia buat titik macam mana? Sepatutnya dia buat macam ni kan. Sebab titik dua tapi dia buat titik hot nasah. Jadi dia salah. Okey. Dan kebiasaannya kesilapan murid dia buat atas garisan dan bawah garisan. Tu biasa. Okey, ini kesilapan biasa titik. Jadi kena berhati-hati ya. Tak apalah kalau dalam pensel huruf kamu tu lebih kurang sama macam huruf ya, tetapi disebabkan kamu tulis atas garisan dan titik tu kamu buat bentuk macam ni. Jadi pemeriksa nampak insya-Allah kamu akan cuba untuk berusaha buat huruf ya hot rikaah dengan betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ni huruf ya. Dalam penulisan Jawi dia ada satu lagi huruf bentuk yang sama tapi sebutan lain. Cuma dia tidak ada titik. Contohnya Ustaz buat. Contoh macam ni. Okey. Okey, dia huruf bentuknya huruf ya tapi dia tidak ada titik. Dia panggil dalam huruf Jawi dia panggil ya. Yang ini ya, ada titik ya. Kalau tak ada titik dia panggil ya. Kan? Dipanggil ya. Okey, ni pun samalah, bentuknya sama buat ya. Cuma bezanya kalau yang ini dia tidak ada titik. Kalau dalam Jawi dipanggil ya. Kalau Arab kat sini dia panggil ya, dia ada dua titik kat sini. Okey. Dia punya tertib mula daripada atas turun 1. Okey, kemudian 2. Okey, kemudian 3 dan pusingkan dia. 4. Okey. Dalam penulisan huruf ya ni yang penting dia mesti berada di atas garisan, itu yang penting. Yang kedua titik. Titik ni jangan silap. Kadang huruf tu kamu dah buat elok, dah buat cantik tapi titik kamu terbuat hot nasah. Mungkin sebab nak cepat, tergopoh gapah dan sebagainya kan. Jadi kena berhati-hati apabila menulis. Okey, baik. InsyaAllah kita dah tamat penerangan untuk huruf tunggal hot rikaah. InsyaAllah selepas ni Ustaz akan tuliskan lagi sekali huruf nun sehingga huruf ya. Huruf nun sehingga huruf ya sebagai panduan dan ulang kaji kita daripada permulaan ya, daripada huruf yang mula-mula tadi kita belajar insya-Allah.
Okey, murid-murid, kita tengok huruf yang pertama tadi. Kita belajar huruf. Kita buat huruf nun ya. Huruf nun, ingat. Huruf nun, dia tak besar. Kecil je dia punya permulaan dia. Kemudian kita pusing. Pusing. Dan kita buat titik. Macam tu. Okey. Tak buat lagi sekali. Pusing. Ini kena tolak. Tolak dan buat titik. Okey. Ni dia ustaz buat ni dia agak tebal sikit. Kamu kena masa pusing ni pensel tu kamu kena tolak. Kena tolak ke kanan ya. Okey, ni huruf nun. Ingat huruf nun berada di atas garisan. Okey, kemudian kita akan tengok huruf yang kedua, iaitu huruf nya. Ya, huruf nya pun berada di atas garisan. Okey, mangkuk dia ni bulatan dia jangan lebih daripada 2 ya, cukup 2. Dia tak besar. Okey. Kemudian huruf yang seterusnya kita buat huruf waw. Huruf waw. Okey, huruf waw. Okey, kemudian kita akan buat dia punya ekor dia. Huruf waw. Okey, huruf waw pun dia berada di atas garisan. Okey, kemudian kita buat huruf jawi, iaitu huruf va. Huruf va. Huruf va satu titik di atas. Nampak kat situ ya. Baik. Kemudian selepas huruf waw kita masuk huruf ha. Huruf ha naik sikit, turun ke kanan. Okey, kemudian tolak ke bawah. Okey, berhenti. Okey, buat pusingan. Okey, tarik ke bawah. Kemudian buat dia punya bucu dia. Garisan kat sini dan dia dalam keadaan begini. Dia lurus. Okey, nampak? 3 titik. Kat sini ingat 1, 2, 3 titik. Okey, kemudian kita tengok pula huruf ha. Ha bulat. Ha bulat. Ha bulat, pusing. Okey, pusing kemudian turun dan sambungkan. Okey. 1, 2, 3. Macam tu. Baik. Kemudian kita tengok huruf yang seterusnya, lam alif. Okey, lam alif tarik sikit, tak besar ataupun tak panjang. Okey, tarik. Kemudian kita buat dia punya ujung. Ujung dia. Ataupun kita panggil bucu dia. Okey. Okey, nak letak alif, kita letak satu titik, cuba letak situ satu titik, kemudian baru kita buat alif. Kat situ kedudukan dia. Okey. Yang ini kalau kamu buat kena warnakan ya. Ustaz tak warnakan sebab ustaz nak bagi kamu nampak dia punya teknik menulis tu. Baik, ini 2 titik. Satu. Dia dapat 2 titik. Yang ini 1 titik setengah. Okey. Panjang ini ke sini 2 titik. Macam tu. Okey, baik. Tiang 1 lebih tinggi daripada tiang 2. Tiang 2 dia rendah sikit dalam setengah. Okey, dia 2 titik saja. Kalau huruf alif yang betul, dia 3 titik. Ni. 1, 2, 3. Okey, tapi yang ini dia 2 titik saja. Okey, kemudian yang seterusnya iaitu huruf ya. Huruf ya. Huruf ya. Okey, kecil ya. Okey, kemudian
Okey, badan dia. Kemudian kita buat dia punya ekor dia. Okey, kemudian kita buat dia punya titik huruf ya. Huruf ya pun ingat dia mesti berada di atas garisan. Okey. Ini adalah huruf yang kita belajar pada hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu dapat belajar dengan baik, kamu dapat menulis dengan baik. Dan yang penting sekali untuk huruf yang kita belajar pada hari ini, contoh tengok huruf nun, hurufnya yang biasa kita buat di bawah garisan kan. Mangkuk dia tu di bawah garisan. Jadi untuk huruf rikaah, kamu kena ingat huruf-huruf ini dia mesti berada di atas garisan. Macam huruf ya. Huruf ya berada di atas garisan. Huruf waw berada di atas garisan. Ya. Pastikan kamu jaga yang bahagian-bahagian ini. Ya. Ini penting. Baik, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kepala-kepala huruf. Ya. Macam contoh huruf waw. Huruf waw yang hot nasar biasa kamu tengok dia ada lubang. Tapi yang ni dia tidak ada lubang. Tu kena jaga, kena tengok. Okey, kena perhati dan kena faham. Okey, kemudian titik. Okey, kalau titik dua kadang bentuk huruf dah jadi, dah cantik tapi kesilapan pada titik. Bila kesilapan pada titik, dia akan menjejaskan sedikit pemarkahan kat situ. Sama juga hurufnya. Nampak? Titiknya begini. Ya, jangan buat macam titik hot nasar. Okey, baik. Okey, murid-murid, selamat menulis dan selamat berlatih. Menulis huruf rikaah. Semoga kamu seronok menulis huruf rikaah. Okey, kalau tak jadi tu, sekali tulis tak jadi, tak apa, jangan tension, jangan stres, ya. Anggap menulis huruf ini adalah sebagai satu hobi, ya, sebagai satu hobi yang seronok untuk kamu buat, insya-Allah, ya. Nak cantik tulisan dia ambil masa, dia bukan sehari dua kita boleh dapat, dia perlu istiqamah, ya. Kamu perlu istiqamah dan kamu perlu belajar, kamu perlu semak tulisan kamu dengan guru-guru kamu, ya. Video ustaz ni adalah sebagai panduan dan sebagai panduan tambahan rujukan kamu, tetapi apa pun kamu perlu meminta ataupun merujuk semula kepada guru-guru kamu di sekolah, supaya mereka dapat betulkan tulisan kamu ke arah yang lebih baik, insya-Allah, ya. Okey, baik murid-murid, ustaz doakan semoga kamu dapat menulis dengan baik, kamu berjaya di dunia dan di akhirat dan di dalam peperiksaan. Khususnya kepada guru-guru hot yang menonton video ustaz, video saya pada kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan yang sudi berkongsikan share video ini kepada semua kawan-kawan yang lain. Murid-murid, saya ucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf segala kekurangan daripada segi penerangan dan tulisan-tulisan saya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Diharap perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anak-anak murid semua untuk menghadapi peperiksaan dan seterusnya. Murid-murid dapat berlatih dengan baik di musim PDPR ni, insya-Allah. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton channel Ustaz Syahir. Yang belum subscribe boleh tekan subscribe, like, komen dan share tanda sokongan, dan teruskan berkongsi video ini kepada anak murid dan kawan-kawan yang lain. Semoga dapat manfaat bersama, insya-Allah. Okey, kita berjumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.